macam ni? Kami sini banyak yang susah. Ada kerja? Adalah kerja. Saya terima kasih banyak. Bila orang bagi-bagi macam ni, kita tak boleh keluar dah. Walau you kecil, you besar, badan tough ke, badan kurus ke, kalau saudara-saudara, kalau adik-adik punya hati untuk bantu orang susah, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Bila sebut bantuan kemanusiaan ni, nak bagi makanan, mana you punya IC? Kalau macam itulah gaya kita, silap-silap Allah akan bagi bala kat kita. Jadi maknanya kita utamakan rakyat Malaysia, tapi jangan lupa ada poket-poket orang-orang yang susah, dia panggil stateless. Kalau dalam konteks kita ni ramai Rohingya yang ada dekat Malaysia sekarang ni yang registered tak masuk yang tak register, yang ada 80,000. This is what MRA is doing, dapat bagi makanan pada 30 keluarga yang tak ada makanan selama 2-3 hari. Astaghfirullah. Macam mana orang tak ada makan selama 3 hari? We need more help. Jangan rasa gundah gulana, jangan rasa berat hati. Saudara semua dalam lindungan Allah, insya-Allah rahmat Tuhan. Sebab hati itu ingin bantu pada mereka yang susah. Itu dia MRA, Malaysian Relief Agency, antara organisasi bantuan kemanusiaan yang banyak membantu membuat kerja-kerja kebajikan. Dan apa yang kita nak khususkan kali ini adalah usaha mereka dalam menangani penyebaran virus COVID-19. Jadi saya bersama dengan antara frontliners yang banyak membantu dan juga mewakili MRA, iaitu Dr. Haizam Muhammad Yusof, Esko MRA, dan juga pakar ortopedik Sunway Medical Center. Selamat datang Doktor, apa khabar? Ya, sudah. Alhamdulillah. Okey, baik. Tadi kita dah saksikan seperti dalam VT banyak bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat sekeliling daripada MRA sendiri, dan saya pasti frontliners seperti doktor juga banyak membantu mereka ataupun mewakili MRA lah kan. Jadi mungkin boleh kongsi bersama dengan kita sepanjang tempoh PKP inilah kan, apa antara pengalaman yang doktor boleh share, kongsi bersama dengan kita sendiri tentang tim operasi COVID-19 pada kali ini. MRA kita bermula daripada awal lagi. Masa kita mula PKP dulu, kita organize untuk dapatkan bantuan-bantuan, supply makanan, perubatan, PPE dan sebagainya. Dan kita salurkan ke gudang kami di Putrajaya. Dan dari situ kita hantar ke seluruh Malaysia. Ke Kedah, ke Johor, di Selangor, ke Sabah dan Sarawak. Dan kita antara NGO yang pertama yang dibenarkan oleh kerajaan untuk bergerak. Pada itu kan semua orang tak boleh bergerak kan. Semua orang takut nak keluar kan. Tapi kita dibenarkan keluar. Kita dapat surat kebenaran dan kita keluar dan kita hantar kepada keluarga-keluarga yang sebab masa tu dia mengejut kan. Jadi orang tiba-tiba yang terutama yang kerja harian atau kerja biasa tiba-tiba tak boleh keluar, tak boleh nak pergi kedai, takut nak keluar. Masa tu bukan takut dengan undang-undang aja, tapi takut dengan COVID itu sendiri. Jadi kita tak tahu. Jadi masa tu kita keluar, kita ikut SOP yang dia tentukan oleh Kementerian Kesihatan, dan kita pun ramai orang perubatan dan kita pergi hantar ke tempat-tempat mereka yang sana. Pengalaman doktor sendiri sebagai yang merawat, kita kalau di hospital yang merawat tu setiap hari tu macam risiko tinggi untuk kita. Kita tak tahu siapa yang datang tu ada COVID ke tak ada. Jadi kita jaga SOP, tapi SOP dengan PPE semua, dengan PPE semua, dengan pakaian semua. Ya doa. Yalah, betul lah. Sebab kita tak tahu. Dan kita doktor tu at least kalau frontliner pun ada lagi frontliner, nurses, medical assistant. Mereka tu yang betul-betul berani, yang bertugas. Dan bila balik pula kita kita yang kerja ni bila balik kita pun fikir anak kita, keluarga kita. Ada yang nak kena mandi kat luar, ada yang tak tahu, banyak benda lah perkara yang kita buat. Jadi doktor, apa lagi bantuan yang disampaikan kepada mereka yang terjejas? Ialah of course kalau kita cakap doktor merawat. Jadi mungkin ada bantuan dari segi makanan ke minuman, bagaimana? Ataupun boleh kongsi perjalanan operasi bantuan MRA sendiri. Kita kumpulkan makanan, kita dapatkan contohnya kita dapat daripada donor kita beras-beras banyak, daripada Bernas pun kita kumpulkan, kita letak dalam satu pack cukup untuk sebulan.
makanan jumlah 100 atau 200 ringgit, dan ada beras, ada minyak, ada susu, ada garam dan sebagainya, cukuplah. Dan kita hantar ke kawasan-kawasan. Okey. Dan tapi kadang-kadang bila kita hantar tu makanan habis, dan kita jumpa orang dekat gelandangan. Allah. Kita jumpa orang tua yang tinggal bersorangan kat kampung-kampung. Kita jumpa yang rumah yang orang tua tak ada kanak-kanak aja. Allah. Dan dia buka mata kita. Maknanya ramai orang yang terkesan, Ya. yang susah, yang tak tahu nak minta bantuan. Dan ada yang bila dapat kita punya nombor kita, nombor MRA, kita setiap hari beratus, boleh beribu yang minta bantuan. Ada yang kata tak cukup makanan. Dan bila kita pergi rumah dia, ada yang satu pergi rumah tu, kita tengok beras tu tinggal nipis saja. Tong beras tu tinggal nipis saja. Jadi kita boleh bayangkan yang ibu bapa ni bila anak-anak ada, setiap hari risau mereka kan. Yang beras dah tinggal sikit ni, kita duit tak ada. Makanan macam mana, anak menangis. Ada yang macam di Sabah, susu, ibu-ibu yang nak bagi susu, kadang-kadang ibu yang dah habis susu kan, dah tak ada susu dah, bagi susu pekat, dah, ya. susu pekat dicairkan bagi, ada bagi suam je pun ada juga. Dan satu keluarga tu kita jumpa di Sabah ni, keluarga ibu tunggal 21 tahun, anak 2 orang, tinggal bawah rumah, ni rumah orang, bawah rumah orang dia tak papan. Untuk jadikan rumah dia, bawah rumah orang, lantai dia tanah. Anak 2 orang tu tak pakai baju, tak cukup baju. Allahu Akbar. Ibu tunggal. Yang tu kita tolong. Dan kita jumpa satu keluarga dekat kampung sawit dekat Tawau. 8 orang anak, ibu bapa, ibu tak kerja, ayah kerja di ladang. Dah tak banyak income, dah tak kerja dah kurang. Anak terpaksa bantu. Anak dia umur 15 tahun berhenti sekolah, kerja. Anak umur yang 7 tahun pun berhenti untuk lap-lap meja dekat restoran ke. Dan dia ada satu anak, saya kena share nama anak dia. Okey. Nama dia Dinas. Dia Dimas, dia umur 2 tahun setengah, ada kanser mata. Allah. Dia sakit, mengerang. Sakit. Tapi sebab dia tidak ada dokumen, jadi family dia takut nak bawa ke hospital. Dan bila akhirnya orang-orang MRA dah bawa makanan tu, bawa ke hospital dekat Tawau. Hospital dekat Tawau ni kena bawa ke KK. Perjalanan dia jauh dan kos dan sebagainya, dan tak boleh tinggalkan ayah dia, tak boleh tinggalkan keluarga dia, bawa balik rumah. Dari seminggu tu kita datang bawa makanan. Kemudian tiap-tiap hari tengok darah pun keluar, nangis. Bayangkan anak yang menangis yang kita tak cukup ubat nak bagi, 2 tahun setengah. Dan beberapa hari lepas kita dapat berita yang anak tu dah meninggal. Allahu Akbar. Innalillahi. So dan kita lihat banyak kes-kes macam tu. Dan kita jumpa yang orang tua di kampung, tinggal kita tak panggil rumah lah, kita panggil pondok lah. Berseorangan. Berseorangan. Anak dia pun susah, jauh dari dia. Setiap hari dia akan keluar untuk kerja di satu tempat. Kerja pun kerja biasa je, untuk supaya dia dapat makanan untuk bawa balik makan. Jadi waktu ni dia tak boleh keluar, jadi orang-orang kita buat makanan. And ada, dan kita lihat banyak sumbangan-sumbangan daripada orang-orang kita. Itu memberangsangkan. Betul. Contohnya macam Nandos, dia buatkan pack-pack makanan, beri pada MRA, makanan panas yang dimasak tiap hari, bagi makanan, dan kita bagi pada orang tua ni. Yang tinggal sorangan. Dapat juga merasa rezeki itu sendiri. Dan saya sebenarnya menyanjung tinggilah usaha yang dilakukan oleh frontliner seperti doktor, pegawai perubatan dan juga semua frontliner yang terlibat untuk penyebaran COVID-19 ni. Dan saya fikir bila cerita tentang pengalaman, kami yang mendengar pun nak juga memberikan sokongan dan juga bantuan. Jadi doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bersama kita semua, apa antara bantuan dan sokongan yang boleh kita bantu MRA dalam usaha ni? Banyak. Pertama yang kita harapkan daripada tuan-tuan, penonton Al-Hijrah ialah doa. Sebab doa ni powerful. Doa ni sangat berkesan dan beri semangat pada kita. Dan bila doa tu, kita rasa bermotivasi, dan bila doa tu datang sokongan pada kami. Dan bantu kami dalam apa bentuk pun, dalam bentuk kewangan, dalam bentuk mungkin tuan-tuan dan perempuan berada dalam keadaan yang boleh buat keputusan untuk membenarkan kami boleh menolong mereka lagi dalam posisi tertentu, dalam bentuk sumbangan makanan atau sebagainya. Baru-baru ni kita buat projek untuk susu untuk
anak-anak di Sabah. Ramai orang di sini yang termasuk Pulau Said Merah Malaysia yang berikan susu pada kita dan kita akan hantar biasanya melalui sama ada UDM ataupun kapal terbang POS. Okey, POS. POS Malaysia. Mereka banyak bantu kita dan kita hantar ke sana dan kita agihkan. Di Sabah sendiri anggota kami sukarelawan yang tak dibayar gaji. Tapi banyaknya anak-anak muda. Kita tengok pun kagum dengan keazaman mereka, 500 orang. Tapi sebab oleh PKP ni, jadi yang bertugas 150 orang. Tapi kita bekerjasama dengan NGO-NGO yang lain, yang kecil yang lain, di Beaufort, di Sandakan, di Tawau dan sebagainya. Jumlah semua setiap hari lebih kurang 1,000 orang. 1,000 orang setiap hari on the ground keluar. Okey, baik. Jadi itulah dia antara usaha pengalaman doktor sendiri sepanjang bersama dengan MRA. Jadi kepada anda yang ingin menghulurkan bantuan, nombor telah pun tertera di kaca TV, nombor telefon, ada website, nombor akaun. Jadi kalau terjentik untuk menghantar bantuan, memberi dari segi bantuan kewangan, bolehlah pergi kepada nombor akaun dan juga hubungilah nombor yang tertera. Jadi kita nak ucapkan terima kasih atas perkongsian daripada Dr. Haizam Muhammad Yusof, Exco MRA dan juga pakar ortopedik Sunway Medical Center. Terima kasih Ustaz dan sampaikan salam saya kepada semua yang bertugas di MRA untuk orang kata apa, usaha membendung penyebaran COVID-19 ini agar semuanya dipermudahkan urusan segalanya dan diberkatilah sepanjang perjalanannya. Jadi kita nak berehat dulu, kembali lagi selepas ni. Jangan ke mana.